Seterusnya adalah redox dalam pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. Okey, ingat lagi tak ferrum? Ferrum dia adalah salah satu daripada unsur-unsur logam peralihan. Jadi logam peralihan ni salah satu sifat istimewa dia adalah dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Jadi ferrum 2, okey, ferrum 2 nombor pengoksidaan dia positif 2, manakala ferrum 3 nombor pengoksidaan dia positif 3. Macam mana cikgu dapat positif 2 positif 3? Kita tengok cas dia. Tengok cas Okey, kita dah belajar sebelum ni. Okey, so macam mana ferrum 2 dan ferrum 3 ni kita nak libatkan dengan tindak balas redox, ataupun kenapa kita kata dia adalah tindak balas redox. Okey, tengok dulu pertukaran yang pertama. Pertukaran ferrum 2 kepada ion ferrum 2 pada ion ferrum 3. So macam mana kita tahu dia pengoksidaan atau penurunan? Okey, macam cikgu cakap tadi, NPO bagi ferrum 2 adalah positif 2, manakala NPO bagi ferrum 3 adalah positif 3. Jadi kita tengok positif 2 kepada positif 3. Jadi kita kata NPO dia meningkat. So bila NPO meningkat, kita kata dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Dan dia adalah ejen penurunan lah kan, dia ada terbalik. Okay, dari segi elektron pula, kalau dia mengalami pengoksidaan, kita kata ferrum 2 ni lagi nanti akan lepaskan elektron. Okey, contoh cikgu bagi Okay, contohnya dalam tindak balas pertukaran ferrum 2 kepada ferrum 3. Okey, contoh cikgu bagi. Okey, satu tabung uji ni. Okey, kita letak larutan yang mengandung ion ferrum 2. So larutan kita boleh guna adalah mungkin ferrum 2 sulfat ataupun ferrum 2 klorida. Ni kita biasa gunalah ferrum 2 sulfat, ferrum 2 klorida. Okey, manakala untuk kita yang dua ni akan mengalami, kita kata ferrum 2 dengan ferrum 2 ni akan mengalami tindak balas. Ferrum 2 ni kita kata dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Pengoksidaan tadi kan cikgu dah terangkan tadi dengan cara dia akan lepaskan elektron. Bila dia mengalami pengoksidaan, mesti ada satu lagi bahan yang akan mengalami penurunan. Jadi kita perlu campurkan dengan satu bahan yang dipanggil ejen pengoksidaan. Kenapa kita kata ejen pengoksidaan? Sebab dia yang akan mengoksidakan ferrum 2 nanti kepada ferrum 3. Dia akan menukarkan ferrum 2 kepada ferrum 3 nanti. Jadi ejen pengoksidaan ni nanti dia akan mengalami penurunan. Jadi lengkaplah kan? Ferrum 2 mengalami pengoksidaan, ejen pengoksidaan ni nanti akan mengalami penurunan. Jadi apa contoh-contoh ejen pengoksidaan yang kita boleh campurkan dengan larutan yang mengandung ion ferrum 2 ni? Contoh ejen pengoksidaan yang kita boleh guna adalah air klorin, air bromin, larutan kalium manganat 7 berasid, dan satu lagi yang biasa guna adalah larutan kalium dikromat 6 berasid. Ini antara contoh-contoh ejen pengoksidaan yang kita boleh gunakan untuk menukarkan ferrum 2 ni tadi kepada ferrum 3. Okey, cikgu terus bagi contoh contoh. Cikgu bagi contoh. Contoh yang pertama Contoh pertama. Cikgu tindak balaskan antara larutan ferrum 2 sulfat. Ferrum 2 sulfat dengan cikgu campurkan dengan air klorin. Senang cikgu letak air klorin air klorin. So macam mana kita nak huraikan dari segi redox? Firstly, ferrum 2 sulfat ni kita pecahkan dulu. Bila pecah dia akan jadi Fe2+ dengan SO4 2-. Kan? Jadi Fe2+. Bila awak nampak SO4 2- ni, automatik kita cancelkan dia. Sebab dia takkan terlibat dalam tindak balas redox. Kita cancelkan dia. Air klorin. Kenapa kita pilih air klorin? Sebab dia adalah unsur kumpulan 17. Klorin ni adalah kumpulan 17. Jadi kumpulan 17 ni dia cenderung untuk terima elektron. Sebab apa? Sebab klorin ni dia kumpulan 17, elektron valence dia 7. Jadi dia cenderung untuk terima satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Sebab tu kita pilih unsur-unsur kumpulan 17 sebagai ejen pengoksidaan.
Okey. So macam ni kita nak huraikan. Okey, macam biasa kita buat jadual. Okey, huraian dia kita buat jadual Kita buat jadual. Jadi jadual yang terlibat adalah yang pertama kita tengok bahan yang terlibat. Okey, pertama bahan yang terlibat. Okey, jadi bahan terlibat tadi ada 2 lah kan? Okey, bahan yang terlibat tadi ada 2. Tengok balik, iaitu ion ferrum 2, ini yang terlibat, dan juga air klorin. Okay, so tulis kat situ. Okay, ion ferrum 2 Fe2+ dengan air klorin. Okay. Okay, seterusnya bila sudah bahan terlibat, okay, persamaan setengah. Okay, persamaan setengah. Jadi ferrum 2 ni tadi dia cenderung untuk lepaskan elektron. So yang ni akan lepas elektron. Lepas elektron, yang ini akan terima elektron. Okey, terima elektron. Okey. So, okey, ferrum 2. Okey, ferrum 2. Okey, dia akan lepaskan elektron. So kalau lepas di sebelah kanan lah kan, dia akan, bila dia lepaskan satu elektron, dia akan jadi Fe3+. Okey, dia akan lepaskan satu elektron. Okey, Fe3+. Okey, dah seimbang ke belum kita tengok. Okay, Fe2+. Okay, charge kita boleh adjust sebab dia tak ada elektron sebelah sini. So, positif 2. Dia punya charge. Okay, sebelah kanan pula 3 positif tambah 1 negatif. 3 positif tambah 1 negatif jadilah positif 2. 3 tolak 1 kan jadi positif 2. Jadi dah seimbang. Kita tak payah ubah lagi dah. Okay, sekarang ni klorin. Klorin dia kumpulan 17. Belum stabil. Jadi dia perlu terima elektron. So, dia akan terima elektron. Bila dia terima elektron, dia akan jadi ion klorida, Cl negatif. Ni awak dah tahu dah kan? Dia akan jadi ion klorida, Cl negatif. Okey. So sekarang ni kita nak seimbangkan. Okey, sebelum kita seimbangkan charge, kita seimbangkan dulu dia punya unsur. Okey, sebelah kiri, okey, abaikan dulu elektron Elektron ni kita abaikan dulu. Okey, sebelah kiri 2 Cl, sebelah kanan 1 Cl. So tak seimbang, kita darab 2. So 2 Cl. Jadi Cl dah seimbang. Sekarang ni dia punya charge. Okey, kita tengok sebelah kanan dulu sebab sebelah kanan ni tak ada elektron Sebelah kanan 2 negatif. So charge dia negatif 2. Sebelah kiri pula ini kosong. Kosong. Cl2 molekul ingat kosong, tak ada charge. Manakala elektron 1 je. So negatif 1. Macam nak jadikan negatif 2? Darab 2 elektron kat sini. Okey, dah seimbang. Okey, seterusnya kita tengok tindak balas redox. Okey, ferrum 2 lepas elektron lepas elektron. So kita kata dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Okay, pengoksidaan. Manakala klorin terima elektron. Terima elektron, kita kata dia mengalami tindak balas penurunan. Okey, seterusnya dari segi ejen. Ejen. Okey, bila ferrum 2 mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan kerana dia akan turunkan klorin menjadi ion klorida. Manakala klorin yang mengalami penurunan, dia merupakan ejen pengoksidaan. Sebab apa? Sebab dia yang akan mengoksidakan ferrum 2 kepada ferrum 3. Okey, sekarang kita tengok hasil. Okey, nak tengok hasil, kita tengok dekat persamaan setengah. So hasil bagi ferrum 2 ni adalah ion ferrum 3. Ni hasilnya, ni hasil ferrum 3. Manakala ion bagi penurunan klorin ni adalah ion klorida. Ion Cl-. Okey, sekarang ni pemerhatian. Okey, pemerhatian. Okey, untuk pemerhatian ni, okey, dia ada melibatkan perubahan warna. Okey, perubahan warna Okey, macam cikgu cakap tadi sebelum ni. Tengok. Ferrum 2. Okey, ion ferrum 2 sebelum tu. Tengok tunjuk tadi. Okay, ion ferrum 2 ni ion ferrum 2 ni dia adalah larutan yang berwarna hijau. Manakala ferrum 3 dia adalah larutan, ion dia dalam larutan dia berwarna perang. So nanti dalam pemerhatian akan ada perubahan. Bila ada perubahan dari warna hijau ke perang, maksudnya ferrum 2 tadi dah berubah menjadi ferrum 3. Itu perubahan dia Okey, kita tengok contoh yang cikgu bagi tadi, contoh kita yang tadi tu. Okey, ferrum 2 sulfat. Ferrum 2 sulfat awak tahu dia ada ion ferrum 2 kan. So kita kata larutan ni asalnya dia berwarna hijau. Sebab ada ion ferrum 2.
Manakala air klorin, kita dah belajar sebelum ni, halogen, klorin dia adalah cecair yang berwarna kuning kehijauan. Ni kena ingat balik yang sebelum ni, halogen kan. Okey. Klorin berwarna kuning kehijauan. So dia akan ada perubahan warna di sini. Kita tengok balik pada jadual tadi. Ferrum 2. Ferrum 2 tadi cikgu cakap warna apa? Hijau. Hijau. Bila dia berubah jadi ferrum 3, dia akan berubah menjadi warna perang. So pemerhatian di sini kita kata, pemerhatian di sini kita tulis larutan hijau menjadi perang. Okey, larutan hijau menjadi perang. Okey, manakala untuk klorin. Air klorin tadi warna apa tadi? Kuning kehijauan tadi kan? Air klorin kuning kehijauan. Klorida ada tak? Okey, ini kuning kehijauan. Okey, cikgu conteng sini, kuning kehijauan. Manakala klorida, cikgu kata semua halida adalah tidak berwarna, dia tak ada warna. Ion klorida, ion bromida, ion iodida, dia tak ada warna. Yang ada Cl- ke Br- ke I- ke, dia semua tak ada warna. So perubahan dia kita kata cecair kuning kehijauan menjadi tidak berwarna. Ni pemerhatian dia. Okay, so ingat ferrum 2 warna hijau, dia akan berubah jadi warna perang. Maksudnya bila dah berubah jadi ion ferrum 3, manakala air klorin berwarna kuning kehijauan, dia akan menjadi tidak berwarna. Di mana tidak berwarna itu adalah ion klorida ataupun ion mana-mana ion halida dia tiada warna. Okey, belum habis lagi Okey, pemerhatian. Lepas pemerhatian mesti ada ujian pengesahan. Okey, ujian pengesahan. Okey, bahan tadi apa tadi? Bahan tadi adalah ion apa tadi? Ferrum 2 dengan air klorin tadi kan. Okey, ujian pengesahan. Okey, ujian pengesahan bagi ion ferrum 3. Okey, macam mana kita nak sahkan ion ferrum 3 ni hadir? Okey, dalam bab garam kita dah belajar dulu. Okey, cara dia adalah kita campurkan, masukkan larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia sedikit hingga berlebihan. Ingat lagi tak? Ujian cation bagi garam. Ion ferrum 2 sama ada kita boleh guna larutan, kita mesti guna larutan 4 kali sama ada natrium hidroksida ataupun larutan amonia. Mula kita letak sedikit dulu, kita perhatikan, kemudian dah tengok pemerhatian tu kita tambah sehingga berlebihan. Apa dia punya pemerhatian dia? Pemerhatian dia adalah ion ferrum 2 tadi dia dah jadi ion ferrum 3 kan? Dah jadi ion ferrum 3. So pemerhatian dia adalah mendakkan perang. Mendakkan perang terbentuk dan tidak larut dalam larutan natrium hidroksida atau larutan amonia berlebihan. Ni tengok balik dalam bab garam. Pemerhatian dia mendakkan perang terbentuk bila kita letak sedikit, dan bila kita letak banyak larutan natrium hidroksida atau amonia ni secara berlebihan, dia pun masih tidak larut, dia masih menghasilkan mendakkan perang. Jadi itu menunjukkan, membuktikan bahawa ion ferrum 3 hadir. Klorin ni pula. Klorin ni dia jadi klorida tadi kan? Dia jadi ion klorida. So ion klorida ni ada tak ada punya ujian pengesahan dia? Macam sebelum ni kita dah cikgu dah ajar untuk halida tiada ujian pengesahan. So tiada. Dan lastly, macam biasa kita buat persamaan ion. Persamaan ion. Persamaan ion tadi. Apa dia punya persamaan tadi? Cikgu tulis balik kat sini, senang kita nak tengok. Fe2+ akan menghasilkan Fe3+. So dia lepaskan satu elektron. Dah seimbang 2 positif kat sini, 3 tolak 1 2. Manakala klorin Cl2 dia akan terima elektron menghasilkan Cl-. So 2 kat sini 2 elektron. Sekarang kita nak cancelkan elektron.
kita nak cancelkan elektron. Sebelah sini 1 elektron, sebelah sini 2 elektron. So macam mana? Semua ni nanti kita darabkan dengan 2. So bila darab dengan 2 dia akan jadi 2Fe2 plus menghasilkan 2Fe3 plus tambah 2 elektron. So sekarang ni dah sama bilangan elektron. Boleh tak kita cancel? So kita boleh cancel. So dah cancel. Okay, kita gabungkan. Kita gabungkan dua persamaan ni. So dia akan jadi, yang ni kita dah tak pakai dah, atas ni tak pakai lagi dah. So dia akan jadi 2Fe2 plus tambah Cl2 menghasilkan 2Fe3 plus tambah 2Fe3 plus tambah 2Cl minus. Okey dah. Okey, ini dia punya persamaan ion. Okey, selesai untuk contoh pertukaran ferum 2 kepada ferum 3. Tolong ingat ni yang penting ni ujian pengesahan ni. Okey.